Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dimuliakan, alhamdulillah. Kali ini ikhwatul iman, kita nak melihat sedikit apa manfaat kita boleh ambil daripada buku Khomeini dan Israel. Nama Khomeini adalah nama yang besar, terutama pada tahun 80-an, kerana terkenal dengan Republik Islam Irannya. Membawa nafas-nafas baru melawan kerajaan Amerika, membela orang yang menghina Rasulullah. Ada penulis yang disorok oleh Amerika yang menuduh isteri Rasulullah ini dengan tuduhan-tuduhan yang sangat menghina dan tidak setara. Khomeini ataupun tahun 80-an dipanggil dengan nama Imam Khomeini menawarkan 1 juta ringgit US dollar sesiapa yang boleh bawa masuk Salman Rushdie, hidup ataupun mati, akan diberi pada dia 1 juta, menyebabkan penulis yang menghina isteri Rasulullah ini menghilangkan diri dalam dunia. Katanya disorok oleh musuh-musuh Islam ini. Maka nama Khomeini adalah nama yang sangat mendapat perhatian dunia. Ala kulli halnya, bagi orang yang pernah pergi ke Iraq, duduk di Baghdad, boleh menyaksikan jenayah-jenayah yang dilakukan oleh Khomeini kepada kaum muslimin. Boleh melihat bagaimana perkataan-perkataan, khutbah-khutbah, ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Khomeini dan bagaimana dia meletak para sahabat dan para imam-imam mazhab. Di antaranya, dia menolak para sahabat bukan dengan lidahnya tapi dengan kakinya dalam ucapannya. Maka ini adalah satu tuduhan yang sangat besar. Akidahnya adalah akidah Syiah. Buku ini membongkarkan hubungan Syiah, hubungan Iran sebagai sebuah negara Syiah dengan Tel Aviv, dengan kewujudan kerajaan Israel. Dengan kita kena mengetahui suatu hal, kewujudan Syiah itu sendiri pada zaman Osman bin Affan dikaitkan dengan satu nama, Abdullah bin Sabah. Dan Abdullah bin Sabah dikatakan datang daripada Yahudi, bukan daripada Islam. Maka Syiah tidak lahir daripada kaum muslimin. Syiah tidak lahir seperti lahirnya mazhab-mazhab. Dia lahir daripada luar Islam dan masuk kepada Islam. Sehingga kan kita kata, di mana ada keruntuhan Islam, di situ ada benih-benih Syiah. Di mana ada pengkhianatan kepada Islam, di situ ada Syiah. Ini kita merujuk kepada sejarah lama. Ala kulli halnya, ikhwatul iman, satu fenomena yang sedang berlaku di hadapan kita ini ialah anak-anak muda kita tidak mengetahui apa itu Syiah, tidak mengetahui akidah Syiah, tidak mengetahui amalan-amalan yang kita lakukan ini juga daripada Syiah. Sehingga dengan mudah, tanpa mereka pelajari akidah Ahlussunnah, mereka tertarik dengan Syiah. Mungkin kerana sistem muta'ahnya. Antum boleh melihat pada hari perayaan Karbala. Apabila kita lihat di situ, kita akan bertanya, adakah ini sebuah agama? Di mana ada hiburan keislaman, di situ ada Syiah. Syiah akan masuk dengan lirik-liriknya, dengan pukulan-pukulan muziknya, dengan tarian-tariannya, sehingga kan dia boleh membentukkan satu tarian kepada keagamaan. Dan ketika itu umat tidak akan mengenal Syiah itu adalah Syiah. Kerana dia tidak datang mengkafirkan Aisyah, dia tidak datang mengkafirkan Abu Bakar, tetapi dia datang dengan cara entertainment. Dia mengajak kita zikir, tapi zikir yang dia bikin. Dia mengajak kita berhibur, katanya hiburan cara Islam, tapi yang dia bikin. Apabila ini berlaku, ikhwan, dalam masa yang begitu panjang, Profesor Wahab Az-Zuhaili ketika di Syria memberi peringatan, jangan terpengaruh dengan Syiah, jangan membenarkan pahaman Syiah ini berkembang, kerana dia bukan daripada pahamannya, bukan daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah, oleh para sahabat dan oleh para imam, para tabi'in. Tapi dia datang daripada Abdullah bin Sabah. Dia masuk ke dalam Islam dan membuat onar di dalam Islam ini, ikhwan.
Maka akhir-akhir ini kita akan tengok Syiah itu begitu agresif. Sangat agresif. Sampai kepada tahap kita sebut aja nama-nama Abu Bakar, dia boleh ludah. Dia boleh ludah. Dia boleh tuduh Aisyah dengan tuduhan yang sangat teruk. Kalau dahulu dia buat tuduhan itu di negeri dia, sekarang dia buat di hadapan kita. Di hadapan kita. Dan dia akan berusaha supaya kewujudan orang-orang yang nak berpegang dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disingkirkan. Macam yang berlaku dalam dunia-dunia hari ini, kita boleh lihat, ikhwan. Saya ada pengalaman di Baghdad ketika sampai hari Jumaat di masjid Jami' Abu Hanifah Nu'man. Itu orang yang bawa teksi itu, lepas kita turun daripada teksi dia, kita nak pergi sembahyang Jumaat. Dia keluar daripada teksi dia, dia ambil kasut selipar, dia baling dan dia ludah ke arah masjid. Dia ludah ke arah masjid. Dia gantung gambar Imam 12 dalam teksi dia. Bila tanya ke dia kenapa buat begitu, dia kata itulah laknatnya Abu Hanifah yang tidak menerima Syiah. Laknatnya Abu Hanifah kerana tidak menerima Syiah. Bagaimana kita boleh menyatakan Syiah itu sebahagian daripada kita dan kita daripada mereka? Itu Abu Hanifah. Antum bayang, itu Abu Hanifah. Mereka buat demikian. Aisyah, Abu Bakar, Umar, mereka percaya ini bukan orang Islam. Mereka percaya Umar bukan orang Islam. Mereka percaya Abu Bakar bukan orang Islam. Mereka percaya Aisyah itu Ummahatul Mukminin bukan orang Islam. Bagaimana kita nak bersalaman dengan mereka? Dan sekarang ni kita sedang melihat kekejaman yang mereka lakukan di Syria ini. Penindasan yang mereka lakukan kepada kaum muslimin sangat dahsyat, ikhwatul iman. Kerana itu di mana ada politik ala Islam, akan ada Syiah di situ. Di mana ada hiburan ala Islam, mereka akan sampai di situ. Dan mereka akan cuba menguasai pentadbiran. Mereka akan cuba menguasai orang-orang kenamaan yang ada dalam tempat-tempat ini. Sehingga bila mereka boleh menguasai sistem hiburan, anak-anak kita akan terhibur dengan cara Syiah. Kalau dahulu kita katakan hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu. Kita kata tak ada, Nabi tidak mengajar kita menyebut nur Muhammad sallallahu. Orang marah dengan kita. Orang marah dengan kita. Tapi bila kita masuk dalam tarikat-tarikat yang berkembang dalam Syiah, itulah zikir di hari-hari. Itulah zikir. La ali ilal ali antal ali fawqal ali la ali ilal ali. Sebab makhluk yang ada nama Ali cuma Sayyidina Ali seorang. Ali itu nama Sayyidina Ali dan Ali itu juga nama Tuhan. Wa huwa al-aliyul azim. Maka dalam makhluk ni Sayyidina Ali lah nama Ali dan Ali juga nama Tuhan Al-Ali. Maka kerana itu dia katakan la Ali ilal Ali, tidak ada Ali melainkan Ali, antal Ali fawqal Ali, kamu Ali di atas Ali. Apa maksud dia ini? Apa maksud dia ini? Kerana itu kita kena hati-hatikan akidah-akidah yang dia bawa. Azannya berbeza dengan azan kita. Syahadahnya berbeza. Keimanan dia berbeza dengan kita. Bahkan sampai peringkat apa, ikhwan? Kaabahnya, kiblatnya berbeza dengan kita. Bagaimana kita nak kata dia dari kita, kita daripada dia? Dia tak ada solat Jumaat, kita ada solat Jumaat. Dia boleh jamak ikut suka dia. Kita ada syarat. Dia ada muta'ah, kita tidak ada muta'ah. Dia ada raja'ah, kita tak ada raja'ah. Dia ada taqiyah, kita tidak ada taqiyah. Sebahagian daripada salatnya adalah melaknat para sahabat. Bila datang 9 Muharram, 10 Muharram, antum boleh melihat di kota Baghdad bagaimana dia menyampaikan pidato. Dia kata, Ainal ana Aisyah? Ainal ana Aisyah? Dia tanya dalam pidato dia, di mana sekarang Aisyah? Dia tanya kepada jemaah dia, sekarang ni Aisyah di mana? Dia kata, Al-anu Aisyah fin nar, fi qa'rin nar. Sekarang ini Aisyah di dalam kerak neraka. Di dalam dasar neraka. Masya Allah, ikhwan. Bagaimana kita nak menerima? Kalau kita katakan kepada masyarakat kita berendui anak itu ketika datangnya budaya orang Melayu, ketika datangnya kita buat apa itu? Aqiqah. Itu daripada budaya Syiah. Orang Melayu mana nak dengar kita, ikhwan? Adik-beradik kita mana nak dengar kita? Kerana dia tak pernah mengkaji, dia tak pernah membaca, dia tak pernah membuat mutalaah. Tak pernah. Lepas itu, buku ini, ikhwan, sangat menarik. Telah disunting oleh
oleh ustaz kita, Ustaz Muhammad Samsuddin Harun, satu orang yang memang mengkaji tentang Syiah. Dia mengkaji tentang Syiah A sampai Z. Dan dia ada banyak bahan-bahan tentang Syiah. Bagaimana kemasukan Syiah ke tanah Melayu, bagaimana Syiah berkembang. Antum bolehlah pergi ke dunia internet, boleh type di sana memorandum Syiah, antum boleh lihat di situ. Tapi sayang, sebahagian daripada masyarakat Islam kita tidak mau memikir, tidak mau mengkaji, tidak mau. Pasal itu ditinggalkan kepada kita Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Apa yang Rasulullah buat dalam ibadat, kita buat. Apa yang baginda tinggalkan, kita tinggalkan. Itulah tanda kita pengikut Rasulullah. Tapi bila kita kata apa salahnya, ini banyak dalam mazhab Syiah. Nabi tak buat, tapi kita dapat mimpi. Imam kita mimpi, ayatullah kita mimpi, ayatullah uzma. Mimpi ayatullah menjadi hukum. Dan antum akan tengok dalam sebahagian daripada aliran kerohanian, aliran kejiwa-jiwaan, kerohanian, mereka juga terikat dengan mimpi, kerana itu bahagian daripada aliran Syiah. Yang kadang-kadang yang terlibat dengan aliran kerohanian ini pun tidak mengetahui daripada mana sumbernya. Maka buku ini boleh memberi penjelasan. Apakah hubungan di antara Iran dan Tel Aviv? Apakah hubungan di antara Khomeini dan Israel? Semoga buku seperti ini memberi kepada kita manfaat, memberi kepada kita ruang ilmu dan mendatangkan kebaikan kepada kita. Semoga Allah berkati segala usaha kita, Allah fahamkan kita. Kita doalah dengan doa Nabi Allah Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga ada manfaat pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.